Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda Awani. Malam ini kita akan memberikan tumpuan kepada Muktamar PAS ke-68 yang sedang berlangsung di negeri Kedah, berlangsung di kebanyakan bandar-bandar besar di negeri Kedah untuk sayap-sayap utama mereka dan juga di Kompleks PAS Kedah untuk muktamar utama yang akan bermula pada hari Sabtu. Jadi ini merupakan muktamar ke-68, apatah lagi signifikan PAS pada tahun 2022 ini sudah pun menerajui 3 negeri utama iaitu di Kedah, di Terengganu dan juga di Kelantan. Malah mereka juga bersama dengan pembentukan kerajaan di Pahang dan juga di Sabah, begitu juga di Perak dan sebahagian anggota kabinet untuk Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri dan juga Perdana Menteri sebelum ini Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi banyak perkara yang boleh kita perkatakan bagaimana perjuangan PAS menuju pilihan raya umum ke-15. Adakah apa juga yang diperjuangkan selama ini seperti konsep negara Islam, pelaksanaan hudud dan juga RUU 355, adakah itu masih menjadi keutamaan? Bagaimana prestasi kerajaan PAS selepas pilihan raya umum ke-14 khususnya bagi kerajaan yang sudah lama bertapak di negeri Kelantan, isu-isu semasa seperti isu bekalan air bersih, isu pekerjaan untuk anak-anak muda di Kelantan, adakah terjawab selepas beberapa penggal menerajui kerajaan di Kelantan? Begitu juga prestasi yang dikatakan amat baik untuk Menteri Besar di Terengganu, Dr. Ahmad Samsuri. Adakah benar prestasinya mencerminkan kebolehan peribadi beliau seorang ahli profesional berbanding tokoh-tokoh PAS yang lain? Begitu juga apa yang berlaku di negeri Kedah. Adakah Sanusi mampu menjadi Menteri Besar kali kedua selepas pilihan raya umum ke-15 nanti. Jadi untuk kita lihat perkara ini untuk Muktamar PAS ke-68, Dr. Mazlan Ali, pensyarah kanan dan juga penganalisis politik di Universiti Teknologi Malaysia sudah bersedia di talian pada malam ini. Assalamualaikum Dok, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Khabar baik, Tuan Ji. Ya, untuk permulaan ini, bagaimana Dr. Mazlan sebagai pemerhati dekat untuk PAS dan juga melihat liku-liku perjuangan PAS sehingga kan mereka mampu mentadbir 3 negeri pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu, walaupun perubahannya berlaku di Kedah pada pertengahan iaitu pada langkah Sheraton, tetapi dapat undi yang solid di Kelantan dan juga di Terengganu, malah dengan undi yang bertambah ataupun kursi yang bertambah di Pahang dan juga di Perak. Jadi dan apatah lagi sebahagian daripada anggota kabinet persekutuan. Adakah ini satu posisi terbaik PAS yang PAS wajar raikan untuk menuju pilihan raya umum ke-15? Ya, secara asasnya kita lihat dalam PRU yang ke-14, meskipun PAS bertanding secara solo, tidak bersama BN dan juga tidak bersama PH, tetapi saya kira prestasi PAS adalah agak baik dan mereka telah menguasai negeri Terengganu, mempertahankan Kelantan, dan selepas perubahan politik ekoran gerakan Sheraton, PAS dapat berkuasa di negeri Kedah. Dan penyertaan PAS di dalam Kerajaan Persekutuan juga adalah satu kejayaan yang dicapai oleh PAS, dan saya fikir itu adalah peluang yang terbaik untuk PAS membuktikan kebolehan mereka sebagai sebuah parti yang sudah lama berjuang dalam politik Malaysia. Dan yang lebih utama lagi adalah PAS dapat merealisasikan cita-cita dan juga keabsahan politik PAS untuk menjadikan Islam itu sebagai cara hidup di Malaysia. Dan itulah sebenarnya harapan yang diberikan oleh rakyat Malaysia, khususnya penyokong-penyokong PAS. Dan selepas berada di dalam kerajaan persekutuan untuk satu tempoh, seperti biasa, cabaran yang dihadapi oleh PAS juga dikritik oleh setengah-setengah pihak yang menyatakan bahawa PAS tidak terlalu banyak melakukan perubahan ataupun berusaha untuk melaksanakan cita-citanya sewaktu menjadi pembangkang. Dan saya fikir mungkin PAS ada sebab-sebab, ada strategi yang mungkin kita akan lihat dari masa ke semasa. Dan setakat ini PAS dalam PRU ke-15 akan datang ni agak mencabar juga mereka ini.
Kerana sehingga saat ini PAS masih di persimpangan, adakah bersama dengan Perikatan Nasional ataupun adakah mereka juga akan bersama dengan Muafakat Nasional. Itu menimbulkan persoalan kepada rakyat dan saya fikir PAS kena buat suatu keputusan untuk berada dalam satu koalisi yang difikirkan sesuai untuk PAS menghadapi PRU ke-15 dan mencapai prestasi yang lebih baik. Ya, bagi Dr. Mazlan, dari aspek perjuangan dan juga dasar PAS yang diperjuangkan sejak dahulu hinggalah kini dan mereka melontarkan idea negara Islam dan pelaksanaan hudud yang begitu keras sebagai parti pembangkang sebelum ini. Tetapi sepanjang selepas pasca pilihan raya ke-14 ini, adakah Dr. Mazlan melihat PAS bersungguh-sungguh ataupun berusaha keras untuk melaksanakan di peringkat yang mereka mampu, sama ada di peringkat negeri, kalau di Kelantan pastinya mereka sudah beberapa penggal, bagaimana prestasi mereka mengangkat kedudukan hal berkaitan dengan perjuangan mereka tentang Islam, perundangan Islam itu di Negeri Terengganu dan juga Kedah, dan juga mereka mendapat portfolio yang strategik iaitu di peringkat persekutuan Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi hal ehwal agama. Jadi dari pemerhatian dan juga tinjauan, adakah PAS dengan perjuangan itu dapat diberikan markah ataupun diberikan rankingnya, bagaimana mereka orang kata pun menjelmakan idea-idea yang selama ini diperjuangkan dan apabila mendapat kuasa eksekutif sekarang? Ya, kita mendengar banyak kritikan daripada pelbagai pihak yang mengatakan bahawa PAS tidak sebagaimana yang dijangka apabila menjadi kerajaan. Mereka tidak nampak kelihatan untuk mencapai sasaran sebagaimana mereka menjadi pembangkang dahulu. Dan kita juga mendengar pernah daripada Timbalan Presiden PAS sendiri menyatakan bahawa sewaktu PAS sebagai pembangkang adalah mudah untuk mengkritik sesuatu isu, mudah untuk membawa satu-satu isu yang berat pada pandangan rakyat Malaysia umpamanya. Tetapi apabila menjadi kerajaan, mereka berada pada situasi yang berbeza. Kerana sebagai sebuah kerajaan, mereka mesti melihat juga kepada proses dan prosedur. Dan saya fikir ini adalah satu pengalaman yang PAS sedang lalui sekarang. Banyak perkara yang PAS nak perjuang dahulu, banyak tidak dapat dilaksanakan apabila mereka menyedari bahawa sistem negara, sistem kenegaraan itu, proses yang perlu mereka lalui itu adalah sesuatu yang real sebenarnya. Semasa menjadi pembangkang dahulu mungkin mereka tidak menyedari perkara-perkara tersebut. Tetapi saya fikir PAS boleh terus memperbaiki kedudukan mereka ini. Mungkin kita lihat isu-isu yang berlaku sekarang, banyak isu-isu yang akhirnya orang menuding jari kepada PAS. Misalnya banyak hiburan sekarang ya muncul di tengah-tengah ketika rakyat masih berdepan dengan kesan daripada pandemik COVID. Dan nampaknya pemuda PAS, sayap PAS ada menyuarakan bahawa mereka tidak bersetuju dengan perkara ini. Namun saya fikir PAS kena melakukan lebih banyak daripada itu, iaitu dengan menunjukkan sikap mereka bahawa mereka tidak bersetuju dengan aktiviti ataupun program-program yang dianggap bertentangan dengan perjuangan asas PAS untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara Islam yang mengamalkan cara hidup Islam. Ya, bagi yang dekat dengan rakyat dan juga pemerhati politik adalah perjuangan PAS untuk meminda perlembagaan iaitu RUU 355. Ini sampai ke tahap mereka berdemonstrasi besar-besaran di Padang Merbuk dan di Dataran Merdeka ketika pentadbiran Pakatan Harapan, dan mereka bergabung dengan UMNO ketika itu. Tetapi apabila mereka menjadi sebahagian anggota kabinet selepas langkah Sheraton, adakah tidak menjadi keutamaan lagi RUU 35? Kita tidak mendengar di parlimen mereka mengangkat suara untuk digubal di parlimen? Itulah perkara yang menjadi kritikan oleh parti-parti lawan PAS sekarang.
Mereka mengatakan kenapa PAS tidak berusaha setelah menjadi kerajaan. Barangkali PAS ada alasan dan mungkin mereka berpandangan bahawa negara kita dalam 2 tahun berdepan dengan situasi pandemik, maka ada banyak perkara lagi yang perlu difokus oleh kerajaan, misalnya untuk menyelesaikan isu-isu asas rakyat. Mungkin begitu, dan saya fikir sudah sampai masa mungkin apabila PAS diberi mandat yang akan datang, mereka mesti melaksanakan cita-cita yang telah mereka perjuangkan begitu lama. Sekiranya tidak dilaksanakan, mungkin rakyat akan mempersoalkan kenapa dan sebagainya. Dan ini akan memberi impak kepada politik PAS untuk jangka masa panjang. Bagi penyokong PAS, adakah mereka reda dengan pendirian pemimpin mereka tentang situasi dan pendirian pemimpin mereka yang berada dalam kerajaan tentang RUU 355? Setakat ini kita mendengar dalam muktamar-muktamar yang sebelum ini ada di kalangan perwakilan yang membangkitkan perkara tentang RUU ini. 355 dan juga perkara-perkara yang menjadi asas besar perjuangan PAS. Tetapi mungkin mereka kepimpinan ada sebab, ada alasan, kemungkinan adakah perlu diselesaikan perkara-perkara yang lebih dianggap lebih penting untuk menyelesaikan isu-isu rakyat berbanding dengan apa yang mereka perjuangkan selama ini. Barangkali saya fikir perkara ini akhirnya dia menjadi cabaran juga kepada PAS, kerana apabila pilihan raya akan datang ke-15 ini, sekiranya PAS menggunakan isu-isu ini lagi, menimbulkan isu lagi, mungkin orang akan persoal lah. Kenapa masa ada kuasa belum buat? Jadi kalau bawa lagi isu ni di dalam pilihan raya, mungkin orang akan persoal. Mungkin dalam PRU ke-15 PAS boleh membawa isu-isu baru, seperti isu untuk memperjuangkan rakyat. Hari ini rakyat berada dalam situasi yang sukar. Misalnya masalah rakyat yang sering berdepan dengan bencana alam, contohnya sering terjadi banjir yang akhirnya menyusahkan rakyat kehilangan pendapatan. Mungkin aspek-aspek ini boleh diperjuangkan. Ataupun PAS perjuangkan isu-isu berkait dengan integriti. Kita dengar hari ini banyak pembongkaran yang dibuat oleh Pakatan Harapan tentang isu-isu integriti ini. Mungkin PAS boleh bersama-sama menyambut isu yang sama, kerana rasuah ini adalah perkara yang boleh sebenarnya meruntuhkan negara kita. Saya fikir rakyat akan memberi kredit kepada PAS kalau bawa isu-isu yang seperti ini. Berkaitan dengan menuju pilihan raya umum ke-15, pastinya ini merupakan muktamar terakhir sebelum berdepan dengan pilihan raya umum ke-15, dan pastinya PAS sekarang seolah-olah menjadi anak dara sunting lah, ingin disunting oleh semua pihak. Itu nampaknya dengan kenyataan-kenyataan yang diberikan oleh pimpinan PAS, termasuk Tuan Ibrahim Tuan Man, bahawa mereka akan bersama dengan Perikatan Nasional. Itu yang pasti. Sama ada nak guna logo atau tidak, itu akan diputuskan dalam muktamar. Mereka juga ingin kekal dengan MN kerana MN belum dimansuhkan. MN masih ada tetapi perbincangannya tidak ada lagi. Jadi mereka mahu UMNO bersama dengan PAS, misalnya di kawasan-kawasan tertentu apabila pilihan raya umum ke-15 nanti. Jadi di mana sebenarnya PAS? Adakah mereka ingin makan keliling ataupun mereka yakin dengan hanya Perikatan Nasional mereka mampu pergi ke peringkat nasional dan mengekalkan momentum mereka, apa yang mereka ada di negeri yang tradisinya dimiliki PAS, atau tambah lagi misalnya mereka nak kuasa di Pahang misalnya? Ya, saya fikir bahawa muktamar di Kedah ini adalah turning point kepada hala tuju PAS dalam PRU ke-15. Mereka perlu membuat satu keputusan yang muktamad. Sama ada mereka bersama Perikatan Nasional ataupun mereka bersama Muafakat Nasional.
Perikatan Nasional bermaksud PAS bersama Bersatu. Muafakat Nasional bermaksud PAS bersama UMNO. Dan kita juga mendengar pimpinan PAS menyatakan mereka mahu tiga-tiga. UMNO, PAS dan juga Bersatu berada dalam satu ikatan kerjasama yang saya fikir agak mustahil kerana sehingga hari ini UMNO tetap menolak Bersatu dan dalam survey-survey saya yang terbaru saya buat, saya melihat antara rating yang rakyat beri pertama adalah koalisi yang dilihat bersatu padu. Sekiranya PAS masih belum buat keputusan, kemungkinan rakyat akan melihat sama ada Perikatan Nasional ataupun Muafakat Nasional itu sendiri sebagai entiti yang tidak kukuh, entiti yang rapuh, yang mungkin rakyat nak bersandar kepada satu koalisi yang mampu untuk menubuhkan sebuah kerajaan. Maka saya fikir PAS kena buat keputusan sekarang. Di Muktamar Negeri Kedah, sama ada Muafakat Nasional atau Perikatan Nasional, pilih antara satu dan mereka mesti mengukuhkan daripada sekarang. Kerana pilihan raya umum yang ke-15 ini, saya fikir dah tak lama. Kalau tidak tahun ini, mungkin awal tahun hadapan. Betul, Mas Wan. Dan masa itu cukup pendek. Ya, realiti politik. Kerana PAS mengakui mereka bukan baru dalam arena politik dan pilihan raya umum negara. Mereka mengakui tanpa UMNO, misalnya mereka akan berlaku 3-4 penjuru dan pastinya salah satu parti utama Melayu ini akan terkorban dan akhirnya akan muncul parti yang mungkin membawa suara majmuk ataupun seperti Pakatan Harapan. Itu yang berlaku pada pilihan raya umum ke-14. Jadi realiti PAS perlu berpijak di bumi nyata. Mereka mahu kekalkan kuasa, mereka mahu dominasi mereka misalnya di Terengganu, mereka tidak mahu bersama dengan UMNO misalnya kerana mereka sudah selesa menjadi kerajaan. Begitu juga suara lantang oleh Menteri Besar Kedah. Mereka kalau boleh mereka biarkan dengan style ataupun format yang ada sekarang ini. Mengapa tidak dikekalkan tanpa UMNO, mereka masih dapat menguasai negeri Kedah dan PAS menjadi Menteri Besar yang ada kuasa eksekutif. Jadi adakah PAS sedang mencongak semuanya ini kerana mereka sudah ada pengalaman berkuasa? Adakah itu sebenarnya yang menjadi kelemahan ataupun kekurangan PAS ketika ini? Saya fikir PAS adalah parti yang besar pengaruhnya di negeri Pantai Timur dan juga di negeri utara. Dan sebagaimana yang diwawarkan, PAS menyatakan mungkin mereka akan dapat menawan negeri Pahang. Pada saya itu tidak mustahil. Sekiranya PAS dapat memutuskan gabungan manakah yang akan disertainya. Lagi lama antara Perikatan Nasional dan Muafakat Nasional itu seolah-olah mungkin akan menyebabkan rakyat dan juga penyokong akan keliru sekiranya tidak diputuskan sekarang. Dan saya fikir dengan adanya gerakan dan juga Bersatu sebagai rakan PAS, saya fikir PAS mempunyai keupayaan untuk mempertahankan negeri-negeri Pantai Timur ini dan juga utara, dan target untuk merapas Pahang tidak mustahil. Tetapi sekiranya salah strategi, PAS masih mengharapkan UMNO yang secara totalnya hari ini UMNO sudah tidak boleh menerima Muafakat Nasional, mungkin boleh memakan diri juga. Mungkin strategi itu yang salah itu menyebabkan PAS bukan setakat tak boleh menawan Pahang, mungkin Terengganu boleh terlepas kepada UMNO dan juga negeri Kedah. Kerana UMNO sekarang sedang menyusun strategi dan UMNO yakin mereka boleh merampas negeri-negeri PAS ini. Bagi gesaan Ketua Pemuda PAS, Saudara Fadli Syahari, dalam muktamar kali ini menggesa pimpinan PAS segera membuat keputusan berkaitan pengagihan kursi antara sama ada dalam Perikatan Nasional ataupun mereka masih ingin berunding dengan UMNO untuk meneruskan Muafakat Nasional. Jadi apa isyarat yang boleh kita baca apabila gesaan daripada ketua pemuda mereka pada pimpinan kalau mereka lambat membuat keputusan? Asasnya saya bersetuju dengan gesaan Ketua Pemuda PAS ini kerana kenapa saya kata PAS perlu memutuskan sekarang? Kerana apabila dah diputuskan secara muktamad manakah koalisi yang akan PAS pilih untuk PL15, maka di situ akan perlu kepada pengagihan kursi, perundingan kursi dan sebagainya. Sekiranya belum jelas, kemungkinan perkara berkait dengan pengagihan kursi itu tidak akan dapat diselesaikan.
mungkin rakan PAS Bersatu, mereka juga perlu satu jawapan yang utama sebab mereka juga mereka perlu kepada perundingan untuk pengagihan kerusi kerana pilihan raya sudah tidak begitu lama. Mereka perlu menamakan manakah kerusi yang akan bertanding dan mereka nak meletakkan calon-calon yang sesuai. Dan saya fikir sekiranya parlimen dibubarkan 3 bulan daripada sekarang, mungkin akan menyukarkan untuk mereka menyusun strategi dan melakukan kerja-kerja mobilisasi pilihan raya untuk memenangi kawasan tersebut. Okey, dari pemerhatian dan juga survei di lapangan, Dr. Mazlan, apabila bercerita tentang prestasi politik PAS, utamanya selepas pilihan raya umum ke-14 dan juga pasca Sheraton, langkah Sheraton, bagaimana Dr. Mazlan melihat prestasi secara realitinya, prestasi kerajaan PAS di Kedah, di Kelantan dan juga di Terengganu, dan juga prestasi Menteri Kabinet yang berada sama ada di Kabinet Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga di bawah Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri sekarang? Ya, saya fikir di negeri Terengganu, Menteri Besar berjaya melaksanakan fungsinya sebagai Ketua Eksekutif di negeri tersebut. Saya dikhabarkan banyak program-program dan juga masalah-masalah asas rakyat di negeri Terengganu telah diselesaikan oleh Yang Berhormat Menteri Besar Terengganu. Di Kedah, walaupun Menteri Besar nampak nampak agak kontroversi kerana banyak isu-isu dan saya fikir Sanusi adalah Menteri Besar yang ada wibawa. Dan di Kelantan, saya fikir negeri ini adalah negeri yang kuat pengaruh PASnya. Tetapi sejak akhir-akhir ini saya melihat Kelantan diserang oleh parti-parti lawan. Dan nampaknya ada gerakan civil society yang menggerakkan isu di Kelantan ini yang pada saya mungkin boleh memberi ancaman kepada kerajaan PAS di Kelantan kerana isu-isu yang dibangkitkan itu berkait dengan kepentingan rakyat seperti air, jalan raya dan sebagainya. Tetapi saya fikir kepimpinan PAS Kelantan mungkin ada strategi bagaimana untuk ke depan dengan isu-isu ini. Di peringkat nasional, saya lihat menteri-menteri PAS mereka melaksanakan tugas seperti biasa walaupun jika dibanding dengan UMNO dan juga parti-parti pada Sarawak ada kemungkinan tidak adil kita nak membandingkan secara keseluruhan kerana PAS ini agak baru ya, selepas PAS menyertai kerajaan pada tahun 1974 semasa dalam Barisan Nasional dulu, dan sejak itu PAS menjadi pembangkang. Dan hanya baru-baru ini tahun 2020 PAS kembali menjadi kerajaan melalui pembentukan kerajaan selepas gerakan Sheraton. Mungkin mereka tidak menyangka akan menjadi kerajaan. Tetapi rakyat sebenarnya mahu PAS memberi sesuatu yang mereka harapkan. Ada impak Dr. Mazlan daripada prestasi yang dilihat, kalau boleh angkat satu dua nama? Kalau dahulu saya melihat Khairuddin Takiri itu bekas menteri itu nampak ada impak sebab beliau ini nampak begitu aktif. Walaupun ada sedikit kontroversi, tetapi kita lihat di Kementerian Komoditi sewaktu beliau memimpin itu nampak ada peningkatan ketara dalam pendapatan negara ya, dalam portfolio beliau. Dan yang lain-lain tu saya tidak nampak. Kalau kita banding dengan kementerian-kementerian lain, misalnya Menteri Khairi Jamaluddin contohnya di Kementerian Kesihatan tu orang nampak ya, nampak KPI yang dikejar oleh menteri itu nampak mencapai sasaran lah, orang lihat. Jadi saya buat rumusan pencapaian menteri-menteri PAS di peringkat nasional ni adalah sederhana dan itu boleh ditingkatkan pada masa-masa akan datang. Jadi inikah orang kata pun suara ataupun berita-berita yang perlu dijual oleh PAS dalam muktamar ke-68 di Kedah hari ini? Ya, sudah tentu. Kerana apa? Hari ini pimpinan PAS harus sedar bahawa rakyat pada hari ini mereka sudah mengerti tentang konsep negara, konsep politik, pemerintahan itu.
maka rakyat memberi rating kepada pencapaian sesebuah parti politik itu. Mereka akan menilai sejauh mana pencapaian mereka. Apakah program, apakah polisi dan juga sistem penyampaian yang telah mereka bangunkan yang memberi sesuatu yang baik kepada rakyat. Rakyat menilai itu. Dan kita tahu bahawa pengundi atas pagar sekarang adalah bilangannya sangat besar. 65% pengundi adalah atas pagar. Ini tidak termasuk pengundi-pengundi baru yang berumur 18 yang telah layak untuk mengundi. Dan mereka ni juga terkesan dengan mungkin melalui media sosial ini. Ya. Mungkin mereka mudah terpengaruh dengan perkara-perkara yang menjadi ukuran prestasi melalui pencapaian ini. Ya, terima kasih Dr. Mazlan. Itu tadi temu bual saya bersama Dr. Mazlan Ali, pensyarah kanan dan juga penganalisis politik dari Universiti Teknologi Malaysia, berbincang memberikan analisis sempena Muktamar PAS ke-68 yang sedang berlangsung di negeri Kedah Darul Aman, dan pastinya ini merupakan muktamar terakhir PAS sebelum berhadapan dengan Pilihan Raya Umum ke-15. Itu sahaja perbincangan kami. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.